Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إني استودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan para habaib, tuan-tuan guru yang berusaha, tuan pengerusi surau Taman Batang Melaka Baru, ahli-ahli tuan kuasa serta hadirin para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kehadirat ilahi kerana pada hari ini kita akan menyambung kuliah kita sekalipun tidak dapat bersua muka, hanya kita bersua dalam alam maya ini. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak kita dapat kongsikanlah sedikit sebanyak ilmu ni lah. Jadi kita akan sambung pembacaan kitab kita, kitab Misyahul Afrah pada muka surat yang ke-6, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat yang ke-6, baris yang ke-7 daripada bawah. Pada kata musannif, pada pertemuan kita yang telah lalu, pada kata musannif, bermula orang yang meninggalkan sembahyang digandakan baginya azab 2 ganda. Maknanya balasan kepada orang yang meninggalkan sembahyang akan digandakan azab seksa 2 kali ganda. Dan datanglah ia pada hari kiamat dan senyata telah dibelenggukan 2 tangannya kepada tengkuknya. Tangannya kepada tengkuknya lah. Tangannya tu lah dibelenggu, maknanya diikat lah. Diikat 2 tangannya kepada tengkuknya. Dan pukullah segala malaikat akan dia. Dipukullah segala malaikat akan dia. Dan dibukakan baginya neraka jahanam. Dibukakan, maknanya dibukakan pintu bagi orang yang meninggalkan sembahyang tadi, pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam. Maka masuklah ia pada pintu neraka seperti anak panah. Habuan, orang yang meninggalkan sembahyang, dia akan masuk pintu neraka tadi seperti masuknya anak panah. Maknanya laju. Maka turunlah ia atas kepalanya, pada Qarun dan Haman pada lapis yang ke bawah daripada neraka. Maknanya dia turun kepada Qarun dan Haman dan duduklah ia pada lapis yang di bawah sekali dari api neraka. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, masih lagi menceritakan kepada orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Kata bermula orang yang meninggalkan sembahyang apabila jatuh satu suap kepada mulutnya. Satu suap kepada mulutnya, yang apabila masuk satu suap makanan di dalam mulutnya, berkatalah ia, laknat akan dikau. Berkatalah makanan tu tadi, dia kata apa? Laknat akan dikau oleh Allah, hai seteru Allah. Laknat akan dikau oleh Allah, wahai seteru Allah. Engkau makan rezeki Allah dan tiada engkau tunaikan fardunya. Engkau makan rezeki Allah
Engkau makan rezeki Allah dan tidak engkau tunaikan fardunya engkau makan rezeki Allah, tetapi engkau tidak menunaikan sembahyang. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang menjauhkan diri daripadanya oleh kainnya yang ada pada jasadnya. Itu dia. Sebenarnya kain yang dia pakai tu pun nak menjauhkan diri, tak nak duduk dekat dia, tak nak balut pun tubuh dia. Dan berkatalah ia baginya, dan berkatalah kain yang membalut tubuh dia tadi, berkata kepada diri dia, dia kata, jika tiada bahawa dimudahkan daku oleh Tuhanku bagi engkau, nescaya lari aku daripada engkau. Sekiranya aku dapat larilah dan sekiranya aku dapat larilah daripada engkau, nescaya aku akan lari tinggalkan kau. Kata kain tu. Kata kain yang membalut tubuh badan dia. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang apabila keluar ia daripada rumahnya, berkata rumahnya. Dan bila orang yang meninggalkan sembahyang tadi, bila dia keluar daripada rumah tu berkata apa? Tiada serta Allah pada pergian engkau. Maknanya engkau pergi ni, kau keluar rumah ni, dan kau keluar rumah ni tidak ada serta Allah pada pemergian engkau ni, yakni perjalanan engkau, dan tiada mengganti akan dikau pada peninggalan engkau, dan juga tidak adalah yang mengganti engkau sepanjang peninggalan engkau, dan tiada dikembalikan dikau kepada ahli engkau sejahtera. Itu maksud dia apa? Maknanya bila engkau ni keluar daripada aku, kata rumah tadi, maknanya belum tentu selamat lagi engkau balik rumah. Itu betapa teruknya. Betapa teruknya balasan orang yang meninggalkan sembahyang. Rumah pun tak nak dia balik kalau boleh, terus silah jalan dah balik. Maknanya tak nak tuan dia tu balik rumah. Belum tentu dia selamat balik rumah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, bermula orang yang meninggalkan sembahyang dilaknatkan dia pada masa hidupnya dan kemudian daripada matinya. Maknanya bukan hanya pada ketika dia hidup, tetapi dilaknat pada kemudian daripada matinya, mati orang yang meninggalkan sembahyang itu. Itulah beberapa habuan ataupun beberapa seksa yang menanti orang yang meninggalkan sembahyang. Berkata Imam Sya'rani dalam Uhud bahawasanya diambil atas kita janjian yang umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nyatakan bagi orang yang meninggalkan sembahyang daripada orang yang falahin dan orang yang awam dan segala orang-orang yang jahil akan barang yang datang pada kelebihan sembahyang yang 5 waktu dan kelebihan mereka yang mengekalkan atasnya, dan kami tentukan yang demikian itu dengan bertambah kuat dan teguh seperti barang yang ditakkidkan dia oleh Ta'ala dan Rasulnya. Itu dia kelebihan orang yang sembahyang berbanding dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan sebenarnya telah lalai akan yang demikian itu oleh ghalib fuqara dan orang yang menuntut ilmu pada zaman ini. Dan sebenarnya telah lalai lah yang demikian itu oleh ghalib fuqara dan juga orang yang menuntut ilmu pada zaman ini. Maka engkau lihat akan seorang mereka itu bercampur-campur ia dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi dia kata, kebanyakan orang-orang pada zaman ini, lebih-lebih lagi orang yang menuntut ilmu pun, dia kata mereka ni bercampur dengan orang yang meninggalkan sembahyang, daripada anak-anaknya dan khadam-khadamnya dan sahabat-sahabatnya dan lain daripada mereka itu, dan makan ia serta tertawa-tawa sertanya. Makan, dia kata, lebih daripada itu mereka ni, dia kata,
makan bersama-sama dengan orang yang meninggalkan sembahyang, dan ketawa-tawa bersama dengan orang-orang yang meninggalkan sembahyang, dan dikerjakan pada perniagaan dan membuat rumah dan lainnya. Dan tiada dinyatakan baginya sekali-kali akan dosa meninggalkan sembahyang, dan tiada dinyatakan baginya akan pahala mengerjakan sembahyang. Maknanya, kebanyakan orang-orang pada zaman ini, lebih-lebih lagi orang yang menuntut ilmu pun, dia kata mereka ni boleh duduk sekali dengan orang yang tinggalkan sembahyang, mereka boleh makan sekali dengan orang yang tinggalkan sembahyang, bahkan mereka boleh tertawa-tawa bersama-sama dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Lepas tu pula, orang yang ada ilmu ni, dia kata orang yang penuntut ilmu ni tak nak bagi tahu pun kelebihan mendirikan sembahyang, tak nak bagi tahu pun dosa meninggalkan sembahyang. Dia tak nak ingatkan. Dia tak nak ingat, dia tak nak beritahu orang-orang yang meninggalkan sembahyang tadi. Dia kena beritahulah, maknanya kenalah sentiasa menasihatkan, sentiasa mengingatkan orang-orang yang meninggalkan sembahyang tadi. Dia kata kena cakap, maknanya apakah kelebihan sembahyang, apakah dosa meninggalkan sembahyang dan sebagainya. Engkau nyatakan, hai saudaraku, bagi tiap-tiap orang yang jahil akan segala barang yang mencedera ia dengan dia, daripada segala barang yang wajib pada agama. Engkau nyatakan, wahai saudaraku, bagi orang-orang jahil akan segala barang yang mencedera ia dengan dia, daripada segala barang yang wajib pada agama. Maknanya, kita kena ingatlah benda-benda yang boleh merosakkan agama. Dan jika tiada engkau nyatakan, maka engkau itu awal-awal mereka yang dinyalakan api neraka dengan dia, seperti barang yang datang pada hadis sahih. Sekiranya kita tak bagi tahu berkenaan dengan sembahyang tadi, kita tak menyatakan, kita tak mengajarkan kelebihan sembahyang tadi, maka kita ni takut-takut jatuh dalam golongan orang yang awal-awal dinyalakan api neraka dengan dia, seperti barang yang datang pada hadis sahih. Apa dia? An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma min alimin la ya'malu bi'ilmihi illa naz'allahu ruhahu ala khairi syahadati wa nadahu munadin minas sama'i ya fajir khasirtad dunya wal akhirah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, melainkan Allah Ta'ala mencabutkan rohnya atas ketiadaan syahadah, dan menyeru akan dia oleh yang menyeru daripada langit, hai orang fasik, orang yang melakukan maksiat, rugilah engkau di dunia dan juga akhirat. Itu dia. Yang peringatan bagi orang-orang yang ada ilmu, maknanya dia kena menyeru, dia kena mengajak orang-orang sekeliling dia untuk, maknanya, mengajarkan syahadah, mengajarkan solat dan sebagainya. Kalau tidak, takut nanti tercabut nyawa dalam keadaan tiada syahadah. Na'udzubillah min zalik. Maka bahwasanya engkau itu masuk pada mereka yang mengetahui dan tiada beramal dengan ilmunya. Kerana tiap-tiap orang yang mengetahui akan sesuatu daripada hukum syariat dan tidak beramal ia dengan dia, dan tidak diajarkan yang lainnya, nescaya masuk ia pada mereka yang mengetahui dan tiada beramal dengan ilmunya. Itu dia. Maknanya takut-takut orang yang ada ilmu ni tadi, takut-takut tergolong dalam golongan orang yang tidak beramal dengan ilmu. Sebab apa? Sebab dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Dia tidak mengajarkan kepada orang lain, takut nanti dia tergolong dalam golongan orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Ada ilmu tak nak beramal,
ada ilmu tak nak ajarkan kepada orang. Jadi gunakanlah peluang yang kita ada, dan gunakanlah peluang yang kita ada. Kita ajaklah orang-orang tu, orang-orang sekeliling kita, kita ajarkanlah lebih-lebih keluarga kita, lebih-lebih lagi keluarga kita ajarkanlah. Kita ajarkanlah, kerana takut-takut nanti kita ni dikatakan orang yang tidak beramal dengan ilmu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, maka ketahui olehmu dikurnia rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala bahawasanya sembahyang dan mengekalkan atasnya dan berjamaah sekaliannya itu sebab bagi mendapatkan segala kebajikan dan segala berkat dan membanyakkan hasanat dan mengangkatkan darjat, mengkifaratkan segala dosa. Kata, dan ketahui olehmu dikurnia rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya kurniaan rahmat Allah Ta'ala kepada kita, maknanya dan mengekalkan atasnya, maknanya bahawasanya sembahyang dan mengekalkan atasnya. Itu adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Kurnia dapat menunaikan sembahyang dan juga dapat mengekalkan sembahyang dan juga dan berjamaah sekaliannya. Dapat berjamaah pula dan sembahyang tu. Sebab itu semua adalah sebab bagi mendapatkan segala kebajikan dan keberkatan. Bila kita buat sembahyang, kita mengekalkan sembahyang, kita berjamaah sembahyang, maka itu adalah sebab bagi kebajikan, sebab bagi mendapat berkat dan juga membanyakkan hasanat. Itu semua adalah membanyakkan hasanat, membanyakkan perkara-perkara yang baik dan juga boleh mengangkatkan darjat, dan boleh mengangkatkan darjat kita dan juga mengkifaratkan segala dosa kita dan menghapuskan, membersihkan segala dosa kita dan mengangkatkan segala balak dan ahad dan juga mengangkatkan segala balak, segala bala bencana dan juga ahad, maknanya kejadian fizikal lah. Maknanya ahad maknanya kecatatan fizikal. Boleh juga mengangkat balak dan juga kecatatan fizikal. Dan ialah asal bagi takwa, dan ialah maknanya mengekalkan salat tadi, asal bagi takwa, punca bagi takwa, yang ada ia umbi tempat ketetapan bagi segala kamalat. Itu dia. Kata ia adalah umbi, tempatnya punca tempat ketetapan bagi segala kamalat, segala kesempurnaan. Maka apabila hasillah berkekalan atas sembahyang, yang 5 waktu, nescaya hasillah taqwa dan segala kebajikan. Bila seseorang tu dapat mengekalkan sembahyang dia, sembahyang yang 5 waktu tadi, maknanya hasillah taqwa dalam diri dia dan juga segala kebajikan, seperti menegahkan daripada segala kejahatan dan mungkar. Maknanya dia dapatlah mengelakkan diri dia daripada melakukan segala kejahatan dan kemungkaran dan menegahkan daripada mengerjakan kesalahan. Dia dapatlah dia menjaga diri dia daripada melakukan kesalahan. Wala musannifu rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya balak terangkat ia daripada tempat yang sembahyang oleh ahlinya. Di mana ada orang bersembahyang di situ, akan diangkatkanlah balak bencana, bala bencana di tempat itu. Seperti bahawasanya bala itu turun di atas tempat yang meninggal ahlinya akan sembahyang. Maknanya begitu jugalah akan turunlah bala bencana kepada tempat yang tidak didirikan, tempat orang yang meninggalkan sembahyang. Maka tiada kita jauhkan jatuh bala bergerak bumi dan ditelan oleh bumi, dan bala halilintar atas tempat yang ahlinya meninggalkan sembahyang. Maknanya
Dengan cara macam mana? Nak mengelakkan jatuhnya bala, nak mengelakkan bergerak bumi, nak mengelakkan ditelan bumi. Cara dia macam mana? Nak mengelakkan daripada bala dan halilintar dan sebagainya, ialah dengan tidak meninggalkan sembahyang. Tidak meninggalkan sembahyang, itulah punca dia. Itulah punca dia. Kalau tak nak berlaku apa-apa, maknanya kekalkanlah, lakukanlah, dirikanlah sembahyang. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan jangan kata bahawasanya aku sembahyang dan tiada aku hiraukan dengan mereka itu. Jangan sekali-kali kita cakap macam tu. Kita kata aku nak sembahyang, yang lain tu, yang tak nak sembahyang tu, suka hati dia lah. Tak boleh. Tak boleh. Dan tiada atasku sesuatu daripada mereka itu. Maknanya bukan tanggungjawab aku pun nak beritahu tu. Kerana bahawasanya bala apabila turun, nescaya melengkapi akan yang saleh dan yang tidak saleh. Itu dia. Maknanya bala bencana, kalau dia nak turun, yang tidak ada pengecualian orang yang saleh kena, orang yang tidak saleh pun kena. Kerana bahawasanya tiada ia suruhkan mereka itu dengan tiada dicegahkan mereka itu. Sebab apa? Mereka tu maknanya dia tak tegahkan. Dia tidak tegah. Dia tidak tegah, orang meninggalkan sembahyang. Maksudnya patutnya dia kena tegah. Dia tak boleh tinggalkan sembahyang ni. Dan tidak ia bercerai dan meninggalkan mereka itu. Dan tidak ia bercerai dan meninggalkan mereka itu. Maksudnya sentiasalah. Sentiasa kerap mengingatkan mereka, kerap mengingatkan diri sendiri dan juga mereka supaya menunaikan, mengekalkan sembahyang. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya sabda ia pada satu hari bagi segala sahabatnya. Katanya Nabi SAW, satu hari dia berdoa, bagi satu hari bagi segala sahabatnya. Dia berkata kepada sahabatnya, dia kata apa? Katalah olehmu, Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Artinya, ya Allah, jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka, dan jangan engkau jadikan pada kami orang yang diharamkan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tahu siapa orang yang celaka yang diharamkan itu? Kata mereka itu, sahabat, siapa ia ya Rasulullah? Nabi berdoa, dia kata, jadikanlah pada kami orang yang celaka, dan jangan engkau jadikan kami orang yang diharamkan. Maka bila Nabi berdoa begitu, Nabi tanya para sahabat, maka para sahabat pun bertanya, siapa dia? Nabi tanya siapa dia yang diharamkan tu? Siapa dia yang celaka tu? Maka kata mereka itu, siapa ia Rasulullah? Sabdanya, orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang ni, Nabi kata celaka. Berat lah. Maksudnya berat lah. Berat lah cerita je kalau kita tak sembahyang. Nabi kata celaka. Nabi celaka dengan kita kalau kita tak sembahyang. Dan tersebut pada hadis Isra, tatkala datang Nabi SAW atas kaum yang memecahkan kepala mereka itu dengan batu. Tiap-tiap kali dipecahkan kembali ia seperti sedia kala. Kita berhenti setakat itulah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada diri kita semualah. Dan kita berdoa agar kita ini tidaklah tergolong dengan golongan yang meninggalkan sembahyang. Ila akhirih, wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.